Oi, 14. Guna naskah hak mana? Aku suka. Naskah dia baru ni. Orang kat naskah. Nak kata mana ni dia cerita ke baru. Oh, kita baru muka surat 5. Darul Al-Islamiyah ni. Hak kita baru muka surat 5. Oh gitu. Oh lama. Cerita lama ke? Ha, hak tani dulu. Biar. Ya lah dah. Ni cerita baru dia bagi mata dah atas. Oh, model baru. Atas. Oh. Asyik bawah. Ha. Ya. Waktu dia sama tu. Kita ni kita kurah dulu tu. Dia tak tani dulu. Dia buat dah. Hak tu tapi ni mana tulis dia tu tak. Ha. Tulis dia tu tak apa ni tak comel lah. Oh, kita ingat ngaji kita tu hak tu, pergi hak tu. Boleh baca tapi tak comel mana. Nak tulis tak sedap dah. Ni nak buat dia ditulis semua tak okey lah. Nak buat putih molek. Okay, kita start. Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala abdihi mujtaba al-mustafa. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi iman wa yaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء على الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. Pendek ada kecek. والنظر dan bermula nazar. Nazar yang disebut pada dua ta'rif, ilmu nazari dan ilmu daruri. Yang disebut ma la yaqa'u an nazarin, ilmu daruri, ilmu muktasabi, ilmu nazari, al-mawquf ala nazar. Situ nazar. Hari kita terjemuh Melayu kita guna bahasa, antaranya kita kata tilik, perhati, fikir, nazar. Dia tak serupa dengan idrak. Tu dah beza tu. Hak dulu bab ilmu tu maknanya idrak. Idrak ni dia lebih rendah daripada nazar. Sebab idrak ni hanya semata-mata hati kita tuju kepada benda je. Tak fikir benda tu keadaan perubahan sifat yang duduk pada dia tu lagu mana. Tak, hak tu kena melalui nazar. Macam kita idrakkan akan pokok yang kita tanam tepi rumah kita, pokok pauh. Museking dia duk mahal-mahal, tertanam tepi rumah. Duk 2 minggu kita pun pergi tengok, semula lama duk sibuk dengan kerja. Tengok, nampak ni tak subur ni, nampak ni tak meningkat ni, nampak kau kering ni.
apanya salah. Diri pokok tu kita idrak dah. Katanya kita 2 minggu lepas kita tanam pokok dia musakin tepi rumah. Dengan kita tak biasa, kita tak cara tu 2 minggu pula kita tengok tiba-tiba daun hok hijau mula-mula tanam tu jadi nak ke kuning. Tu dia panggil nazar, tilik kepada pokok tadi yang mana perubahan daripada daun hok betul-betul hijau nampak kerah rapuh, hari ni nampak nak kuning layu. Tu makna katanya nazar tu tuju kepada kelakuan perubahan pada pokok tu. Maknanya idrak yang dengan cara khusus lah nazar ni. Nazar idrak dengan cara khusus. Adapun semata-mata idrak mendapati tahu kata kita tu tanam pokok deria, tak kira lah perubahan dia tu koh subuh, koh segar koh ataupun koh kurang, koh mati tu, hak tu semata-mata idrak. Hak tu lebih rendah je, hak tu luar je. Bila kita tahu kata pokok, bila kita sabitkan dengan cara yakin ataupun dengan cara zon kita, dengan keadaan kita tu tak biasa nanai tu, kita suka pokok kita hidup dah, segar dah. Dengan cara mana? Bukan dengan cara idrak. Dengan cara kita fikir di atas, tengok perubahan di atas pokok yang kita tanam tu sudah berubah daripada tak pucuk tambah pucuk. Daripada daun dia tu tak besar, koh besar. Daripada pokok rendah, koh tinggi. Tu habuai bagi nazar yang kita faham. Yang kita faham daripada perubahan pokok tu. Lalu di sini dia katanya ilmu daruri, ilmu yang tak perlu kepada fikir sesuatu tu dengan hal kelakuan dia lagu mana. Semata-mata reti selalu dah. Ilmu daruri. Seperti kita reti kata, ni anak deria. Bukannya anak pisang. Reti. Adapun ilmu muktasab, ilmu hak nazari, hak perlukan kita fikirnya, iaitu nak sabit kata pokok ni segar ko, subur ko alah ko kurang. Tu kena fikir tengok. Tambah-tambah lagi kena memerlukan kepada pengalaman orang-orang hak yang biasa tanam pokok, dia tahu dah tak ada harapan dah pokok ni tanam tak kena cara nampak ala kau kurang. Orang hak pandai tahu. Kita orang hak tak pandai ni kak duk jadi biasa memerlukan kepada pengalaman, tanya orang, lagu mana pokok dia kita tanam beli mahal-mahal anak 4-50 ya. Tanam 2 minggu daun kau luruh. Lepas tu kak orang pun cerita, mu buat lagu mana? Tak gitu duk tengah panas, duk lok jiruh pun dok. Nanti nak jiruh sebulan sekali. Tak kena cara gitu. Tu kita dapat ilmu baru. Lepas tu kita pun klik fikir, patut pun daun luruh. Bermakna kata pokok ni nak menghala kepada mapuh. Tu kita klik perhati dengan keadaan perubahan dia tu. Tu ilmu nazari. Kita nak contoh hak mudah-mudah lah situ ni. Lalu nazar tu apa makna nazar? Huwa mubtada khabar itu ialah al-fikru, kena kepada fikir. Rupa-rupanya bahasa yang kita guna hari ni fikir tu kena pada bahasa Arab. Dia panggil bahasa Arab yang sudah dimelayukan. Ya dulu sampai sekarang kita sudah guna kalimah fikir daripada budak-budak sekolah. Fikir. Padahal fikir tu bukan bahasa Melayu, bahasa Arab. Supalah juga khas, kita kata gerak khas, gerak khas. Itu bukan bahasa Melayu, bahasa Arab juga. Al-khas, tawai bagi al-am. Setengah daripada kalimahnya yang kita gunanya capu sudah dijadikan Melayu, faham tak memerlukan kepada kamus tafsir, iaitu fikir. Tengok saja, tak fikir kau. Geti selalu dah orang yang pesen kena ditujukan ucapan tadi. Bila kata bakpo mun tak fikir, bermakna kata orang tuju kepada kita bakpo tak merenung, tak khoya di hati ataupun tak gerak fikiran macam mana nak buat benda tu jadi lebih baik.
ataupun perubahan daripada satu kelakuan pada satu kelakuan. Tu fikir. Gapo dia fikir? Dalam ada tafsir tu. Tengok pada tafsir dia, barulah boleh kita terjemah makna hak sebenar Melayu kita nak tak gapo dia makna fikir. Al-fikru harakatun nafsi, dalam qaluhu wal al-fikru tu. Fikir-fikir tu kena kepada harakatun nafsi, gerak hati. Pergerak ke hati fil ma'kulat, pada benda hak dapat dengan semata-mata akal, bukan dengan dapat dengan cara-cara pencederaan yang lima. Bukan semata-mata tengok dapat dengan bahawa benda tu yang didapati dengan mata dengan bahawa sewarna tu tak. Macam kita tengok daun hijau, anak dia kita mula-mula tanam tu. Semata-mata dapatkah benda tu, kalulah kita fikir pada warna tu hijau kalau besarnya daun dia tu lebih kerah, lebih hot tu dia panggil khoya pula lagu tu. Depan tu ada sebut tu. Tu wa amma harakatuha fil mahsusati fatakhyilun. Kalulah kita tu duk gerak hati kita, gerak fikiran kita dituju kepada benda mahsus, hak tu dia panggil khoya. Benda yang mahsus, benda yang didapati dengan pencederaan seperti warna, rasa, bau, dan perasa-perasa, sentuhan, bau-bau dan soro-soro. Maka benda tu kalau kita duk khoya, kalau kita duk fikir pada benda tu dia panggil khoya. Macam kita khoya katanya, kalau aku kena COVID, duk khoya di kita lo ni sihat, lepas tu gak tak boleh nyawa, lepas tu gak kena bantuan pakai gas, kena pakai apa dia oksigen tambah, gitu gini. Kita duk khoya, kita tak gapo pun, segar pun. Tu hak tu dia panggil fikir kepada benda mahsus, hak tu dia panggil khoya. Hak nak panggil fikir apa dianya, nak panggil fikir hak sebenar-benar fikir, gerak hati tadi, gerak hati kepada benda mahsus dia panggil khoya. Nak panggil fikir tu ya kena gitu je pada benda makul, benda yang semata-mata reti. Fil ma'kulat ni makna gerak hati kita dituju kepada benda yang tak mampu kita nak retikan dengan pencederaan. Macam perubahan ni kita tak nak reti. Bahasa kecek tak kira, lurah. Macam kita kata nampak tak ada, nampak ada. Nampak tak ada, nampak ada. Ada tak nampak, tak ada tak nampak. Dua-dua tak nampak belajar. Tapi kita nampak, kita kecek nampak ada. Lagu mana? Duit demo ada tak? Nampak ada tu. Lagu mana? Anak demo ada ke rumah? Nampak ada saat ni. Lagu mana anak demo tadi? Mari dak sekolah. Nampak tak ada rumah tu. Kita kecek kata nampak, padahal benda tak ada. Tak nampak benda ada. Tak nampak sebab ada tu kena pada amrun iktibari. Ada tu kena pada amrun iktibari. Kecuali khilaf di atas perbahasan antara Asy'ariyah, perbahasan bab berkenaan dengan wujud ainul maujud, ataupun wujud yang kena kepada ghairu ainil maujud. Tu khilaf tu tak sekira lah. Kita kata diri ada tu, benda diri ada tu tak nampak. Hak nampaknya benda tu yang kita nampaknya. Diri ada tak ada. Pendek kata ada tu tak boleh kata benda. Ada tu tak boleh nak dikatakan benda, tapi gak benda tu dikatakan ada. Benda tu bila sabit dikatakan ada, tapi semata-mata ada tak boleh nak kata benda. Mana bukti kata ada tak boleh nak kata benda? Tak boleh nak pegang ada saja kalau tak pegang benda. Macam kita beli apa dianya beras lah 5 kilonya. Beras tu benda, bolehlah pergi akak bawa bibiknya. Tapi bila kita tanya tuai kedai, beras cak apa hak Thailand hak sia tu, ada ke? Tak ada. Ada ke? Ada. Mari kita nak serundi.
Kita nak segundi, kita nak ambil hak gundi kecil, beg kecil hak 5 kilo tu, kita nak ambil ada tak suku dalam kereta, lepas tu nak mari ambil beras pula. Boleh dah? Tak boleh, nak pisah. Nak ambil ada saja pun tak siap, tak boleh juga. Nak ambil beras saja, tak siap ambil ada, tak boleh juga. Jadi ambil beras, ambillah ada, retilah ada. Tapi diri ada saja tu tak boleh nak pegang, tak boleh nak tengok, tak boleh nak dengar, tak boleh nak jamah, tak boleh nak cium, tak boleh nak pegang. Sebab diri ada tu bukanlah wujud pun. Tu nak katanya antaranya benda makul iaitu perubahan. Perubahan yang kita reti katanya ada, tak ada. Tadi nampak ada duk kedai kopi. Tak ada dah weh. Makna perubahan yang kita reti daripada tak ada kepada ada. Tu benda makul. Lain pada perubahan daripada ada tak ada banyak. Perubahan daripada muda kepada tua. Tua kepada muda ada juga perubahan. Bukan nisbah umur. Nisbah kepada rupa. Dia mau make up mau cik tua umur 64. Allah. Tengok luar, supa anak dara, supa orang terguna, supa orang muda 20 hari, 30 hari. Tapi kan nampak kelok, tekuk. Jalan nampak tak cekak jah. Tu papulaknya bahu pun nampak tinggi jah. Rupa-rupanya dia make up mokcik hak muka keduk tadi, hak tua tadinya, dia buruh make up nampak muda. Nampak muda. Bermakna katanya perubahan. Perubahan juga walaupun sebentar. Perubahan. Apa lagi perubahan dalam Facebook? Allah. Hari ni gak siapa yang rajin bergambar comel-comel, banyak orang like. Banyak orang like. Bubuh gambar comel-comel, biar luar jauh uduh pun. Luar hitam masuk dalam gambar, edit dengan telefon, jadi putih sepuh. Luar tu banyak putih biji jerawat, tapi masuk dalam apa dianya edit dengan InShot ke apa, kain master ke apa semua, pipi hot banyak jerawat, tak ada sebutir habuk jerawat. Licin mon ni masuk dalam Facebook ke, ramalah pakat like, ramalah pakat nak jadi friend ke apa semua. Tu nak katanya perubahan. Tapi bila tengok pada zahir tak ada perubahan, nak ubah tak boleh, menggoh asal. Huduh sangat. Luas setara ni jah. Dalam ngepin, dalam gambar je nampak comel. Contoh katanya. Tu makna benda makul, iaitu perubahan pada tua, muda tua, kecil kepada besar, sihat kepada sakit kepada sihat. Tu maknanya fikir tu nisbah kepada benda makul. Macam kita fikir nisbah pada alam. Perubahan yang Tuhan beri pada diri kita. Satu hari kita happy. Satu hari kita duka cita serabut. Kali kita tak zahir dengan ucapan, dengan wajah kita, orang tak tahu. Orang kata kita happy semua sebab duk tilik pada masa dulu. Duk ingatkan masa lepas dah kita sentiasa happy. Jumpa di mana-mana happy semua. Tapi orang tak tahu keadaan kita sekarang ni, apa yang kita tanggung musibah. Kita menzahirkan dengan keadaan senyum, dan keadaan relax. Tak menzahirkan kesusahan. Tu makna katanya perubahan juga. Tu daripada keadaan kita, Tuhan buat satu masa apa dianya happy, satu masa duka cita, satu masa yakin, satu masa was-was, satu masa apa dianya kuat, satu masa lemah. Itulah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik tu wa ala ta'atik tu. Kita itu hanya letakkan kita kalau urusan agama. Biar perubahan urusan dunia, jadilah urusan dunia kesihatan, tak apalah, tain sihat, tain sakit, tain uzur. Tapi nisbah pada agama tetap sama-sama. Tu sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika tu. Tu perubahan. Maknanya nazaratu al-fikru ialah gerak hati kita. Gerak hati kita nak fikir benda yang tidak didapatikan dengan cara apanya zahir, mahsus.
Tidak dengan mahsus. Hanya fikir pada benda makhluk. Perubahan. Alam tu Tuhan buat tadi bila hujan turun tadinya. Perubahan yang luar biasanya 2 minggu je kita tinggal tak digi rumah cucu kita, rumah siapa-siapa klik mari rumput penuh hijau depan rumah Allah. Baru ni je racun. Allah kuasanya Allah. Tak kena tani, tak kena jiruh, tak kena baja. Tumbuh tak cekak nak mising. Tak cekak nak upah orang. Tak cekak nak racun. Racun generasi pokok hak lapis baru. Tubik hak lapis baru. Lain pula. Tu siapa duk atur semua tadi tu. Tu al-fikru. Mana harakatun nafsi. Ni duk fikir. Tengok sini kembali kepada siapa yang kuasa. Siapa yang kuasa. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Wa ila sama kaifa rufi'at. Tuhan duk suruh kita fikir tadi. Sebab apa? Sebab Tuhan tak mampu kita nak fikir dengan zat dia, kita tak mampu nak fikir. Nak fikir lagu mana Tuhan? Tuhan kita betul lagu mana? Tuhan kita lagu mana? Tak boleh kita nak fikir. Sebab dia tak masuk dalam fikiran. Dua-dua salah. Di segi hukum syarak haram kita nak fikir pada zat Tuhan. Dan di segi wakil pun tak akan berlaku. Fikiran kita tak sapa nak pergi fikir kepada Tuhan. Nak pergi fikir juga benda tak sapa. Tak boleh. Bandingnya mudah-mudah kan? Kita nak benda yang mustahil. Benda hak mustahil. Hak kita mimpi tadi. Kita mimpi Allah. Orang ni mari kenal kita. Nak kita. Kita nak hak tu. Rupa lagu tu. Segitu nak cari hak dalam mimpi. Mana tak tahu hak mimpi tu. Lepas tu gak nak pergi cari dengan alam zahir. Boleh jadi hak tu khayal mainan setan saja. Demikianlah perumpamaan perbandingan kita nak fikir pada zat Tuhan tak boleh. Lalu untuk nak menyabitkan kekuasaan Allah, maka di situ kita fikir kepada alam perubahan Tuhan buat kita gitu gini alam. Kita nak nasi taruh duk semeta. Lepas tu berubah sejuk, lepas tu pergi ke lembek, lepas tu pergi ke basi. Mula-mula panas-panas masuk sedap. Allah nikmatnya gini-gini. Itulah dunia. Tu fikir gitu. Inilah dunia. Tu masuk belakang tu dalam bab berkenaan dengan apa dianya usul fiqh dan bahagian akidah ilmu lain pun masuk belakang bab fikir tu. Habis tu tubik luas mula dia katanya al-fikru fi halil manzuri fihi, iaitu kita renung fikir, tilik, gerakkan hati kita di atas pada kelakuan halil manzur. Tengok tu hal tu mana amr intibari. Hal di sini kelakuan sini bukan hal dengan makna ahwal di sisi pendapat sebahagian daripada mutakallimin yang katanya al-asya' terbagi kepada pak, iaitu daripada benda maujud, benda makdum, amrun iktibari, hal. Bukan hal di situ. Bukan nak hal tu. Kalau hal hak tu hal tu lain tu. Hal tu ialah hal satu istilah yang diguna di dalam perbahasan ilmu kalam tu. Hal tu dengan makna benda yang di antara maujud dan makdum. Bukan hak tu. Hal di sini kena kepada tuju pada amr i'tibari, kelakuan yang kita reti tu. Hal siapa dia? Al-manzuri fih. Hal bagi idafah kepada lam. Hal bagi perkara yang ditilik-tikan akan dia. Perkara yang ditilik-ti, perkara yang dipikir-pikir, perkara yang digenung-genung, fihi padanya, fi fihi gini domel lagu ni dia tak boleh nak rajak pada al-fikru, salah tu. Dia rajak pada alif la yang duduk pada al-manzur tu. Dia panggil aik bagi isim mausul. Aik bagi isim mausul. Silap domel tak biasa ngaji nahwu, berlinglah duk rajak fihi pada fi al-fikri, salah. Fihi fi an-nazar pun salah. Kalau kata fi halil manzuri fihi, pada kelakuan bagi benda yang ditilik padanya, pada apa dianya alam pun salah juga. Di sini dia panggil rajak pada alillah tu. Alillah pada al-manzur tu dia panggil alillah dengan mana al-lazi. Al-lazi sebab al-manzur ni dia panggil isim maf'ul mushtaq daripada fi'il sulasi mujarrad daripada nazara, yanzuru, nazran, nazir, manzur.
Al-manzur ni dia istiqaq asalnya al-manzur ni daripada alladhi nuzira. Alif lam tu ganti pada allazi dalam kaedah surah nahwu tu maklum orang ngaji nahwu dah tu dia panggil alif lam ganti daripada isim mausul. Isim mausul alif lam yang digantikan daripada isim mausul yang asal dia al-manzur iaitu alladhi nuzira. Bukan alladhi nazara, alladhi nuzira. Yang maka alladhi isim mausul, bila isim mausul memerlukan kepada sila aid dia, maka aid dia tu kena pada dhamir yang rojak pada dia tu hi. Fihi tu rojak pada alladhi ditukar kepada al. Al-manzuri fi al. Tu. Pada kelakuan, pada perubahan kelakuan al-manzur suatu yang ditilik. Suatu yang diperhati. Suatu perkara yang apa dianya ditilik. Maksud al-manzuri fi tu kena kepada apa dia iaitu al-alam. Kalau nak takdir mausuhnya alladhi nudhira iaitu fi hali syai'in alladhi nuzira. Kalau kira tarkib asal gitu. Kalau sudah ditarkib al-manzur dengan makna fi hali syai'il manzuri fihi. Makna gitu. Kalau nak gitu tu ta'yin selalu dah fil manzur ni fi halil alamil manzuri fihi, pada kelakuan alam. Alam dah. Di kita pokok binatang, alam, langit, bumi semua tu. Tu benda hak ditilik fihi padanya, pada benda tu. Fil manzuri ilaih. Fikir fi hal manzur, fikir tu tujuan apa je? Ilat pada al fikru li yuaddi ilal matlub, supaya sampailah ia li yuaddi, supaya membawa sampailah ia aili dalil aili ajli ayu addiya dzalikal fikru, supaya bahawa sampailah oleh demikian itu fikir tu, dengan sebab fikir itulah sampai kepada tujuannya ilal matlub, kepada matlub iaitu an-natijah. Matlub tu iaitu kepada al-matlub, iaitunya dalil min ilmin au zannin, daripada betul tahu ataupun betul zai. Kalau nisbah pada dalil bab fiqh tu zai lah, zai tak boleh tinggal lah, sebab dalil tadi tidak jelas. Bila dalil tu tidak yakin dengan 100%, maka diijtihad oleh para ulama mujtahidin, maka di situ berbeza hukum. Kadang-kadang sama 2-3 kelompok, lepas tu berbeza satu kelompok. Kadang-kadang sama 2 kelompok, tak sama 2 kelompok, macamnya sama. Contoh kata Imam Syafi'i dengan Imam Maliki sama, tok guru nak murid, cuma tak samanya dengan apanya Imam Hambali. Kadang-kadang sama 3, Imam Syafi'i, Maliki dan pulaknya Hambali serupa, cuma tak samanya Hanafi tak serupa. Sebab apa tu siapa gitu mau tu tak serupa? Sebab dalil yang dikaji oleh para ulama tadi bukan dalil qat'i, dalil yang umum, walaupun daripada bentuk Quran dan hadis. Bila dalil itu dalil daripada hak umum, maka di situ berbeza-beza pendapat lah yang keluar. Itu baru tahap kepada para imam mujtahid mutlak. Macam mana kalau mari kemudian lagi di kalangan ulama-ulama dan kemudian pada masalah-masalah yang baru yang tak berlaku pada masa dulu, yang memerlukan kepada ijtihad fatwa. Macam hari ni dia mau duk ijtihad, duk fatwa berkenaan dengan tutup masjid, hakkan jemaah. Tu masa dulu tak berlaku gini. Contoh katanya, tiba-tiba pergi berlaku. Maka ijtihadlah para agama hak moden lah ni. Kata kena buat gini, kena buat gini. Berkaitan dengan suat, contoh katanya. Lagu mana kita puasa hari Ashura ni? Capu lagi orang hak tak puasa hari Tasu'a. Nak puasa gabung antara Ashura dengan hari yang ke-11 ni, hari Jumaat ni. Lagu mana kita kena suat ni? Duk gelai kuning, gelai merah lagi ni. Gelai pink lagi ni. Nak kena suat ni, batal ke tak puasa? Saya nak buka puasa. Tu baik perbahasa khilaf ulama, katanya kata batal, setengah katanya tak batal, sebabnya sekian. Tu semua tadi dengan cara dalil zanni belaka. Hasil daripada fikir para ulama yang dengan cara kaedah masing-masing berbeza mazhab, ataupun di dalam mazhab berbezakan kaedah.
fikir kepada kaedah yang sama dengan keluarkan hukum yang berbeza, tubik mari hak ni kata tak batal. Tanya hak ni, oi kata batal. Tu kembali pada masalah khilafiyah. Itulah katanya kadang-kadang kalaulah benda tu hasil daripada para ulama yang betul-betul ahli dalam bab dia, maka kembali pada hadis, ikhtilafu ummati rahmatun. Khilaf para ulama tu adalah khilaf para umatku tu, Nabi kata jadi rahmat. Sebab apa? Sebab kalau kita ambil satu pendapat yang benda tu tidak ada dalil dengan cara yakin, dengan dalil zanni, maka kalau nak ambil satu hukum yang kata lagu tu, contoh kata kena pula hak hukum kata kerah, nyanyo kita hak lemah. Kerah bagi orang gagah, lemah bagi orang lembut bagi orang hak lemah. Tiba-tiba kita orang lemah nak pergi gunakan hukum hak kerah, tak mampu. Tak mampu. Demikianlah juga orang hak yang kerah nak ambil kemudahan, nak ambil semata-mata hak ada lagi tak saya, nak ambil hak hukum hak dhaif hak lemah. Itu satu kesalahan. Sebab apa duk tinggal hak pendapat yang muktamad, dak ambil pendapat hak dhaif tu. Hak itulah dalam kitab Bajuri Ibn Qasim dia kata, walaupun ada pendapat yang dikata oleh ulama sikit-sikit, walaupun tahap Imam Nawawi sekali orang ulama yang masyhur, tapi banyak lagi ulama lain bangkai contoh setengah-setengah masalah. Kata tak boleh. Imam Nawawi kata boleh. Tu khilaf. Maka kesimpulan ulama kata, pendapat dia walaupun daripada ulama yang masyhur sekali, dihukumkan sebagai dhaif. Tiba-tiba kita nak ambil hak dhaif tu, nak wawakan, nak sebarkan pendapat hak dhaif. Apa arti faedah pendapat hak muktamad? Ulama tanya situ budak lagi kita. Kita pun nampak lalu dah. Jadi kalaulah beripung antara pendapat muktamad dengan pendapat dhaif, jangan kita ambil pendapat dhaif hanya semata-mata nak ambil kemudahan dan ambil kesedapan. Sebab apa? Sebab kita dengan sendiri kita membatalkan, tak sedar kita membatalkan dan kita menolakkan pendapat yang muktamad. Tak bolehlah buat lagu tu. Jadi tak ada artilah ulama duk penat letih duk buat kaji hukum, duk bahas, duk bicara, duk kira kok tu kok ni siapa nak tubik hak ni muktamad, hak ni muktamad. Tiba-tiba mudah-mudah ya kita pilih ambil hak yang dhaif. Sebab itulah setengah-setengah tempat bolehlah kita mah, dan setengah-setengah waktu, setengah-setengah ketika darurat, ketika musibah, ketika gapo dia bolehlah. Tapi nak ambil kesedapan, kesenangan tak boleh. Nampak asal ada lagi tak amal belaka. Asal ada lagi tak boleh belaka. Asal sebut oleh ulama, bahkan nak buat belaka. Tak boleh. Nak ambil kesedapan lagu tu gak. Buat hujah dengan dalil katanya ad-dinu yusrun. Tak boleh lagu tu. Salah tepat. Tak lagu tu. Agama tu mudah. Sedap lagu tu. Bila kata agama mudah, ambil semua hak cara mudah-mudah. Hak payah tinggal. Tak boleh lagu tu. Dia panggil tafsir bil ra'yi. Ambil situ. Tu makna al-matlub, iaitunya dua. Satu ilmu, yang kedua zon. Adapun lain lagi daripada al-jahil, al-jahlu, al-syakku, al-wahmu, apa lagi, jahil murakkab, jahil basi, semua tu tak panggil al-matlub. Benda tu tak panggil matlub. Tak dikatakan matlub sebab hatu tu benda tak jelas. Jahil sama telah tak jelas. Nak siapa matlub lagu mana moga tak jelas. Syok nak gila ke mana moga duk papuh daripada awal tak berani belaka. Wahai lagi tak berani masuk mula. Zon gi juga. Tapi nak yakin tak boleh lah 100% mengodali dengan cara kotak itu tak ada. Tak apa juga matlub. Tu tubiklah perbahasan khilaf. Apa mazhab. Dalam mazhab pula tubik banyak kaul pula dah. Sebab tu mujtahid tu terbahagi banyak. Mujtahid mutlak, mujtahid tarjih, mujtahid fatwa. Tubik pecah pula. Ashabul wujuh, peninglah kita dengan tahap-tahap ulama peringkat dalam mazhab tu pecah banyak pula peringkat tadi. Ashabul wujuh, mujtahid tarjih, mujtahid fatwa, situ peninglah kita jadi satu istilah, satu pengajian khusus pula bab nak tahu benda-benda puak-puak demo tu para ulama. Habis itu. Wal istidlal al-matlub tu kena pada dua lah tadi, ilmu dan zon. Wal istidlal, dan bermula istidlal. Istidlal tu terjemah dengan bahasa Melayu maknanya menutupi dalil. Sing tadi tolak istadlala yastadlilu istidlalan, ngaji dalam surah sing tadi tolak hamzah sing ta zaidah daripada fi'il sulasi mujarrad dalam mata bina. Dalla yadullu dilalah.
Istadalla yastadillu istidlalan. Daripada fi'il sulasi mujarrad hak fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af yang zaidahkan sin dan ta. 3 huruf. Sin ta itulah biasa agak digunakan sin talid talak. Bila sin talak makna kata menuntut. Talak tu makna menuntut. Menuntut. Bahasa ringkas istidlal makna cari dalil. Senang kira saja. Tapi kalau nak terjemuh dengan cara harfan biharfi dengan cara kaedah, istidlal menuntuti, cari dalil. Kalau bahasa ringkas istidlal cari dalil. Cari dalil. Senang lah dah. Tu terpulih lah. Terpulih. Nak pergi komen bakpo duk main duk terjemuh gini bermula akan ulih iyo bahawa sesungguhnya bahawa sahaja. Itu tak leh. Itu masing-masing daerah, masing-masing kawasan. Setengah kawasan dia ringkas. Macam Indonesia banyak bahasa dia ringkas. Tani dia tak dia harfan biharfin satu-satu. Macam anna, inna, an. Beza. Ka'anna, ka'an, beza terjemahnya dia. Kalau anna, bahawa, sesungguhnya. An, bahawa, sahaja-sahaja. Inna pun sama juga. Inna, bahawa, sesungguhnya. Kalau an, bahawa saja. Kalau in, tu pergi kepada keluar pada harf, alat tapi masdar lah tu. Tu pergi pada adat syarat jika pula situ. Ka'anna, seolah-olahnya. Ka'an seperti bahawa. Tu dia terjemuh tu kadang-kadang mengikut kawasan tu dia tambah, dia terjemuh tadinya mungkin menjadi payah pehel bagi kita hak tak biasa. Tu terpulih. Kita nak ambil dekat al-istidlal makna cari dalil. Cari dalil tu apa dia? Khabar ke al-istidlal talabud dalili. Ialah menuntuti kan akan dalil. Ada lagi ke atas tu. Liyu adi ilal matlubi. Sebelum pada wal istidlal lah. Ada lagi ke? Kau kan dah. Betul dah. Hak depan. Wal istidlalu talabud dalili. Mencari dalil itu ialah menuntukkan akan dalil. Menuntukkan akan dalil. Menuntukkan akan dalil. Liyu addi ilal matlu. Supaya menyampailah ia dalil. Faedah mustatir takdir warjab pada dalil. Siapa dalil itu ilal matlu kepada tutup teh. Makna kata masing-masing tepat yang sama. Nazar pun siapa pada matlu. Istidlal pun siapa pada matlu. Kepada matlu natijah tu iaitu ilmu ataupun zon. Lalu katanya fa muaddan nazari. Muaddan ni kelimah isim makan ni. Kita dah pening cari minggu lepas muaddan ni sebab ia tukar dengan isim maf'ul. Sebab kadang-kadang kelimah tu kita terjemuh dengan apanya isim maf'ul tu jadi rasa tak puas hati. Di sini dia muaddan ni dia bukan isim maf'ul ni, dia sirah lafaz serupa bazal mufa'al, muaddal, muadda. Macam kata mudrab, muammal. Jadi sini isim makan. Muadda dengan makna tempat tunai, tempat yang hasil, tempat yang natijah bagi kita fikir dan berdalil itu. Mana tempat hujung dia? Suk mana? Fa muaddan nazari, maka bermula tempat tunai, tempat hasil bagi nazar, wal istidlali, dan juga tempat hasil bagi kita mencari-cari dalil tadi. Khabar bagi muaddan nazar wahidun, ialah satu. Satu saja, iaitu al-matlu tu satu saja. Apa dia satu? Iaitu ilmu ataupun zon. Tu. Lepas tu apa nak ayat lagu ni? Boleh disebut kalimah famu adan nadhari wal istidlal wahidun wa jama'al musannifu bainahuma fil isbati wan nafyi ta'kidun. Tepat hasil daripada fikir, hasil pada ilmu dan nazar.
Tepat hasil bagi cari dalil, hasilnya ilmu dan nazar. Macam kita cari dalil, mana bukti dalil kata Allah tu kuasa. Diri kita sendirilah. Mula-mula Tuhan buat kita ni tak ada mikir nak kepada go to go ni. Bila besar nak dah weh. Mula-mula masa kita kecil tak mikir pun nak kereta, nak rumah, nak harta, nak duit banyak. Tak. Bila kita besar mari jadi dewasa, kita nak benda lagu tu. Dulu kita tengok mak ayah kita je. Siapa tu duk buat kita lagu ni gini-gini. Fikir mari Allah ubahkan hati kita tak serupa dah dengan zaman-zaman kanak-kanak. Tu. Istidlal, cari dalil kata Allah kuasa dengan tilik pada diri kita. Bila dapat benda yang kita cari, alhamdulillah, berasa terima kasih. Ingat siapa? Tuhan beri. Zaman kanak-kanak dak, asal boleh aiskrim, asal boleh duit, boleh beli coklat apa semua, tak cara dak Tuhan. Apa dia pun duk ngaji sekolah hafal mulut je. Tapi perasaan di hati tak timbul. Tapi kita bila besar dewasa ni, ingat bila dapat benda yang kita duk cari, sedangkan benda tu dapat dengan payah nasibah kita, mudah nasibah orang, maka di situ kita mari telitah mari kata Allah. Tak semuanya benda yang orang tu cari dengan cara payah boleh berlaku. Tak semuanya benda tu nak dapat berlaku tu mesti kena payah berlaku. Ada benda tu orang dapat dengan cara mudah, ada benda tu orang dapat dengan cara payah. Hasilnya siapa duk atur? Allah berlaku. Klik pada Tuhan. Hasil mari sifat syukur tu baik tasawuf. Tu je tasawuf. Bukan nanti tasawuf duk joget mesti duduk lompat di masjid, tak mesti. Hak tu ajaran paham forok suku yang jadi satu paham yang silap tu suku. Tapi nak pergi kepada hakikat tasawuf sebenar ihsan dalam hadis. Hak Nabi ditanya oleh malaikat Jibril mal ihsan. Jawab anta abudallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak tu. Dalam hadis tu bi ilmu ihsan. Ihsan tu makna adab. Adab tu maknanya hati kita sentiasa beradab dengan Tuhan. Ketika dapat nikmat, terima kasih. Hati tu terima kasih, bukan mulut. Sebab mulut boleh tiru, mulut boleh tipu, mulut boleh tunjuk. Hati tak boleh nak tunjuk. Hati tak boleh nak tunjuk kecuali kita zahir dengan kelakuan zahir kita. Kata hati kita kena, hati kita gitu gini. Tak mestinya dalam hati kita kena sengoti. Tapi dengan Tuhan nak tipu tak boleh. Kalau kita orang yang betul syukur, telitah mari Allah. Tu dia panggil zauq. Lipah zauqi dah. Lipah sifat zauqi Allah. Itulah hasil mari orang-orang ahli zauqi, dia zikir dengan kalimah Allah. Ingat. Mari orang golongan baru, mana ada dalam kalimah zikir la ilaha illallah, kalimah mufrad, tak ada mutada khabar, tak ada cukup kalimah, tak ada tarkib. Tu golongan demo tu orang hak makan zaki, dia tak perlu dah kena panjang-panjang. Dia sebut Allah. Ingat tu Kita pergi contoh hak mudah je, macam orang ingat ke bini orang ingat ke bini pisah lama musim-musim PKP ke, ataupun orang tengah duk tunai tiba-tiba terhalal nak kahwin awal, tak boleh nak kahwin cepat, tak boleh kerana PKP duk jauh ke apa. Lah kali siapa kemuncak dia ingat tak? Sebut nama so ya. Kalau tunai dia, gawe dia, bini nama ya. Kecek telefon tu. Tak tanya tu ya demo lagu mana, tak ada kecek banyak. Ya, sebut dengan cara nada, dia panggil nada apa? Romantik. Ya, sebut Mana dengan sebut tu gembira dah. Sebab apa? Sebab hak itulah matluk dia. Demikian lagi apa lagi Tuhan? Macam mana Tuhan? Allahu Rabbi. Itulah wa qalilum min ibadiyash syakur. Sikit orang hak duk tahap lagu ni. Orang hak duk tahap ingat Tuhan. Masuk dapat nikmat Allah, Tuhan aturnya rezeki bui gitu gini, mari ke dia. Buat gapo aku nak bangga dengan ujuk perasaan kata kepandaian di aku. Dok, ya Allah, mula segala-gala. Mula ya Allah. Demikianlah alik musibah. Lagi cepat kita klik Tuhan. Cari ustaz suruh bayar hajat. Tak boleh nak pergi masuk duit akaun. Atas nama kau WhatsApp. Tolonglah ustaz kita satu keluarga ni habis dah positif. Berapa orang duk mesej kita? Berapa orang duk mesej? Satu keluarga tu duk di Kuala Lumpur mana tu positif habis dah. Apa tu? Cepat ingat tu sebab hak tu musibah. Hak tu musibah betul, benda hak yang tak disetujui oleh kehendak kita.
acu kehendak takdir tu hak dituju kehendak kita, keuntungan, kesihatan, dapat yang dicari-cari, jarang kita ingat Tuhan. Itulah qalilum min ibadiyas syakur, sikit orang yang syukur. Kalau orang boleh duduk situ, insya-Allah orang ni dia panggil ingat budi Tuhan. Hak ni dia mau duk usaha, duk zikir, usaha duk zikir ni, dosa jatuh tiap hari, taubat pun tiap hari, dosa jatuh tiap hari, pisah pun tiap hari. Siapa tak siapa bukan urusan kita. Jangan menjadikan hukum kata kita ni gini-gini dengan sebab perbuatan kita gini semata-mata. Bes itu. Fa mu'addun nazari wal istidlali wahidun. Satu sahaja, iaitunya al-matlub, iaitu kena kepada ilmu dan nazar. Tepat fikir siapa situ, tepat nazar pun siapa situ, sama ada ilmu ataupun zan. Kemudian kata musannif wajama istinah bayan, istinah nahwi. Wajama al-musannifu. Tak ada dhamir dhamir statik takdir wa. Rajuk klik kepada musannif. Wajama al-musannif ada. Wajama al-musannifu, dan telah menghimpun oleh musannif bainahuma, di antara kedua-duanya. Wajama al-musannifu, dan telah menunjukilah oleh musannif bainahuma, di antara keduanya, iaitu bainan nadhari bainan nadhari wal istidlal. Rajak situ. Jangan rajak kepada betul lah rajak situ. Bainan nadhari wal istidlal. Musannif kapuh dua-dua tepat, iaitu antara nazar dan istidlal fil isbat, pada kalam yang isbat, wan nafi, dan kalam nafi. Wa jama' al-musannifu tu nanti belakang ni tak kira ni nampak kena baca jam'u ni. Naskah ke mana weh? Tak betul ni. Tak betul lagi ni, tak ni. Kalau baca belakang tak kira tak ada alif, kena baca jam'u sebab tak ada khabar. Kalau ada alif baru boleh baca jam'ah fi'il madhi. Tu nahung lah tu. Nak nahung ni dah ni. Baca ambil maksud mudah ya. Takidan. Tu betul ni. Kita terasa dah ni tak lagi ni. Rupa-rupa tengok ni. Inilah kelebihan ngaji nahung. Kita tak salah, kita boleh rasa. Tak kidung tak boleh. Kalau tak kidung kena baca jam'un. Takidan. Tengok kita ni bersama juga takidan. Maknanya tu hak naskah kita salah ni. Mana wajama al-musannifu tu takidan. Maf'ul ajlih pada terjemaah. Sebab apa musannif hipung tu? Takidan, kerana nak membuat jadi takkid, nak mentakkidkan, nak mengkuatkan. Takkid apa ni? Yakni takkidan lafzian, takkid lafzi. Pada lafaz saja sebut benda tu makna sama je. Mana fil isbat, pada kalam isbat dan kalam nafi. Mana pada isbat, iaitu dua ta'rif tu. Molek tu. Fil isbat tu pada tuju kepada kalam isbat yang dia sebut pada kata ta'rif bagi ilmu nazari. Tu. Wa ammal ilmul muktasabu fahuwa al-mawqufu 'ala an-nadhari wal istidlal. Tu dia panggil kalam isbat. Kalam isbat ni kalam yang tidak ada adat nafi. Tu payah tu istilah bahasa tu kalau kita tak biasa. Wan nafi, dan pada nafi. Musannif sebut ada dua-dua tepat kalam nafi pun dia sebut kalimah nazar dan istidlal. Tepat kalam nafi pun dia sebutkan akan kalimah nazar dan istidlal. Mana kalam nafi? Iaitu kalam hak dia sebut ta'rifkan akan ilmu daruri. Iaitu hak adalah ma la yaqa'u an nadharin wastidlalin tu. Tu hak ilmu ad-daruri tu. Tu maknanya wan nafi tu. Maknanya kalimah istidlal sebut dua-dua tepat. Tepat yang pertama musannif sebut wal ilmu daruriyu ma la yaqa'u an nazarin wastidlal, sekali sebut. Tepat yang kedua wa ammal ilmul muktasabu fahuwa al mawqufu 'alan nazari wastidlal. Tu dua. Nazar pertama ta'rif ilmu daruri, nazar ta'rif ilmu an-nazari atau ilmu al-muktasabi. Pada katanya sebut so jadi sebab serupa je. Cuma bezanya tambah la dengan tak tambah la je. Hak tambah la tu kalam nafi, hak tak ada la tu hak tu kalam isbat.
Hasilnya, dua-dua tadinya dengan cara nazari dan daruri belakang. Sebut so cukuplah. Masuk pada kaedah hadfus sani li dilatil awal. Tapi apa duk sebut juga yang kedua? Itulah makna ta'kidan. Kecek pai lagu tu adalah nak mentakkid sahaja. Katanya ilmu daruri tadi tak perlu fikir tilik. Demikianlah juga ilmu muktasabi, ilmu nazari pun juga tak perlu kepada fikir tilik. Seperti mana tak diperlukan kepada fikir tilik oleh ilmu daruri, demikianlah juga ilmu hak nazari al-muktasabi pun tak perlukan kepada fikir tilik. Itu dia panggil takkid lafzi. Takkid lafzi. Cuma dalil tu ada perbahasan dalil sikit dibahas oleh ulama yang buatkan hasyiah dalil tu, iaitu qauluhu wa jama'al musannifu bainahuma fil isbati ila akhiri wa qaddama dzikral isbati 'ala an-nafi li anna al-isbata ashraf wa akasal musannifu li anna an-nafya min tawabu'id daruri. Tu. Dan telah mendahululah oleh musannif akan sebut isbat ala nafyi. Mendahulukan sebut hak kala isbat. Musannif sebutkan akan al-isbat. Mana al-isbat? Al-isbat ala nafyi. Di atas nafi. Wal ilmu daruri ma la yaqa'u an nadharin wa istidlalin. Wa qaddama al musannifu fil isbat wa qaddama dhikra al musannifu 'ala an nafyi. Dhikra al isbat 'ala an nafyi wa jama'a al musannifu bainahuma fil isbati. Tu dia sebut situ. Tu dia kecek kok. Wa jama'al musannifu bainahuma fil isbati wan nafyi. Fil isbat pada tarikh hak ilmu al-muktasabi. Ala nafyi. Wa qaddama dzikra isbat ala nafyi. Kok tak kena dhamir. Wa qaddama dzikral isbati 'ala an-nafyi. Tak kena dhamir, tak, jangan lari salah dah. Lari masalah. Wa qaddama telah mendahululah ia asyarih. Tu bukan musannif, syarih. Syarih mana? Syarih yang sebut pada luar tu pada kata wa jama'al musannifu bainahuma fil isbati wan nafyi. Situ. Molek-molek tu. Silap sikit dhamir. Syarih bukan musannif. Syarih dia sebut katanya musannif hipung antara isbat dan nafi, padahal musannif hipung sebenarnya antaranya nafi dan isbat, bukan isbat dan nafi. Sebab musannif sebutkan akan kalah hak yang nafi dulu, iaitu ilmu daruri, iaitu mala yaqa'u. Baru mari ilmu hak yang nazari muktasabi, iaitu al-mauquf 'ala an-nazar. Hak tu hak isbat. Tu payah sikit tu. Jadi sepatutnya syarih, bila nak buat syarih dia kena kata gini, wa jama'al musannifu bainahuma fin nafyi wal isbati ta'kidun. Tu baru betul dengan cara kecek. Tiba-tiba syarih dak weh. Syarih katanya wa jama'al musannifu bainahuma fil isbati wan nafyi. Tu di mana kecek tak serupa dengan hak musannif. Musannif sebut al-matin. Tu hak pengarang matan sebut tu. Dia sebut hak pesing kale, hak yang nafi dulu pada kata ilmu daruri ma la yaqa'u. Baru sebut hak yang isbat, iaitu al-ilmul muktasab, hak belakang ni. Kok mana lagu tu nya? Tu qaddama dzikral isbat 'ala nabi. Syarih mendulukan sebut kalimah isbat di atas nafi li anal isbat asyraf. Kerana isbat tu lebih mulia, asyraf, yakni ai minan nafi, daripada nafi. Ada dengan tak ada. Mulia ada sebab Tuhan ada, tak ada tu mustahil. Orang iktikad Tuhan tak ada, hina. Orang iktikad yakin Tuhan ada walaupun diuji dengan macam-macam, mulia. Walaupun mati dengan keadaan dibunuh di macam-macam dengan sengsara gapo sekalipun, mulia. Sebab apa? Sebab iktikad Tuhan ada. Tu makna kata isbat tu ialah lebih mulia. Kemudian dia kata wa akasal musannifu. Apa musannif tak sebut hak mulia dulu, duk sebut apa hak hina?
Duk kecek apanya berkaitan dengan apanya hak nafi iaitu ilmu daruri. Sepatutnya kecek ilmu nazari dululah. Barulah bahas ilmu daruri. Nak gitu. Pas bosan hendak pusat apa? Ni dia jawab. Hasyiah muhasyi tu jawab. Akasal musannifu. Musannif akah gini jawab apa dia? Li'anal manfiya min tawabi'id daruri. Oh, masing-masing ada hujah. Sebab tu hari ni nak cari dalil masalah ke tak ada dalil ke? Tak ada. Kalau tubik pada orang agama mau hari ni boleh kata tak ada hak tak ada dalil. Kecuali tubik daripada orang jahil. Baru boleh katanya tak ada dalil. Kalau tubik dia mulut jawab test siapa-siapa yang agama hari ni tak ada benda tak ada dalil. Gitu je kaedah hari ni. Semua ada dalil, sama ada dalil bentuk kaedah ko atau bentuk kias ko, bentuk dengan cara faham daripada ayat hak umum ko ataupun dengan bentuk sirah yang menjadikan sabitkan satu masalah hak berlaku di zaman sekarang. Semua ada dalil. Cuma nak tepat yang kita ambil dalil hak tu hak payah. Tu dia panggil nak istimbakkan akan hukum tepat dengan kaedah hak ni payah. Inilah guru kita tani dak pesannya. Hari ni kaedah banyak tapi nak menghukumkan masalah tepat dengan kaedah yang sesuai dengan semasa kita, hak ni payah. Nak betul-betul orang hak mahir. Hak itulah nak al-afqah, nak pada al-faqih tu. Nak pada orang betul-betul faqih, bukan betul-betul semata-mata keluar daripada agama hari ni. Sebab tak ada hari ni agama yang keluar masalah dengan tanpa dalil hujah. Masing-masing ada hujah. Tidak tak jadi sesatlah golongan-golongan orang-orang hak pesing berhujah dengan dalil semata-mata zahir Quran hadis. Sebab demo pun ada hujah dalil. Nak cari kata demo tu katanya sesak salah kerana tak ada dalil. Ada dalil. Demo pun rojak Quran hadis. Pas macam mana hak mana betul? Hak mana betul ni lah nak kepada faham. Faham itulah kena perlukan kepada pengajian. Banyak guru, banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak maklumat, banyak kajian. Buat perbandingan. Situlah kita tengok mana majoriti, mana minoriti. Hak mana akidah yang pesing, moden, hak mana hak hak dulu. Pas adu tengok etika. Mana mungkin kita nak pergi sabitkan orang yang lebih benar pada orang dulu. Nak menyabitkan salah orang dulu, nak menyabitkan dan nak menyalahkan orang, nak menyabitkan betul orang lain ni. Hak dulu tak betul berlaku. Hak lain ni hak betul saja. Ikut semata-mata Quran hadis. Tak boleh, jangan. Faham tu payah. Hafal hujah mudah. Mudah cari hujah, mudah hafal hujah, mudah sedia hujah. Walaupun kita tak ingat, tak dapat hujah kita bahas gini. Nampak hebat macam ulama dulu. Tapi nak faham seperti orang ulama dulu, tu payah. Sebab tu orang dulu ngaji puluh tahun. Syekh Daud, tokoh-tokoh yang masyhur besar-besar dulu, guru 400-500 orang. Guru 1000 orang. Macam contoh macam Syekh Yasin Al-Fadani. Guru dia tu Allah kat 1000 orang. Tok guru hak dia ambil ilmu tu sore-sore beranak tadi dekat beribu. Tu tokoh-tokoh suhur besar-besar. Apa 500, 300. Pas kita hari ni kita nak ukur nak bila guru kita ngaji pada sekolah Arab ni. Tak sakit lah sekolah rendah tu. Sekolah Arab kita nak jadi seorang mufti, nak jadi seorang pensyarah, doktor, profesor dalam bab agama hari ni kita bila? Boleh tak 200 orang? Boleh tak 200 orang? Ini dipanggil kaedah qiraat dengan cara budak-budak dia panggil. Ambil daripada ustaz yang kita ngaji pada sekolah rendah, sore sekolah menengah, sekolah harap. Nak ambil stam tu, lepas tu masuk pada college, situ pindah sini, masuk pergi pada kuliah mana luar negara. Kumpul semua guru yang kita ngaji, ilmu yang kita ambil. Tak kira lah habis tak habis kita, ambil ilmu yang kita faham pada dia. Berapa guru yang kita boleh ambil? Boleh tak 200? Allah, tak siapa. Tak siapa kata 200. 100 pun tak siapa. Kalau siapa pun sikit je. Hak ni biasa ngaji, Syekh ni masa kita duduk di Mesir, kita biasa ngaji dengan Syekh ni, hak sahur ni, doktor ahli Jumaah contoh kata. Masa kita duduk di Syria, kita biasa ngaji dengan Syekh ni. Siapa dia? Dr. Ramadan Al-Buti. Kita sempat dengan Syekh Ali As-Sabuni. Biasa ngaji, biasa hadir kelas dia dan biasa ambil, biasa geti dengan mubasyarah ilmu daripada dia. Bukan semua, bukan banyak buah kitab. Itu baru satu ilmu. Tu pas kita boleh kaedah sikit bahasa Arab, kita pun klik kaji sendiri kat buat hukum sendiri, buat putus sendiri. Hasil ni nak jadi sesat akhir zaman ni. Menyalahkan orang dulu, menyesatkan orang dulu. Menetapkan kata orang dulu tak ada dalil, tak ada hujah. Ni nak jadi lalan ni. Tu beza.
Pahal tu payah. Cari dalil mudah. Tama-tama lah ni dengan Google. Senang je. Orang pandai bahasa Arab, tarik masalah dalam Google, apa benda khilafiyah. Tarik tubik perbahasa dengan kitab-kitab tubik. Oh, ni perbahasa Syafi'i kata gini. Ni hak Maliki kata gini. Gini. Hak moden kata lagu mana pula? Hak moden kata gini. Tengok tu boleh pilih. Tengok siapa gitu mon. Senang nak cari masalah gini. Kitab pun super. Nak ngaji tak ada kitab Arab. Tarik dalam Google PDF bertambung. Nak kitab gapo? Nak warakak, tarik warakak tu mari PDF selalu. Boleh tengok dalam telefon, tak perlu pergi cari kedai. Itu canggihnya zaman lah ni. Tapi adakah kita boleh faham seperti orang dulu? Tak. Kali kita boleh faham sekalipun tak siapa dulu, adakah kita boleh keberkatan seperti orang dulu? Tak. Ilmu kita tidak membawa pada takwa dengan cara sempurna. Takwa sikit-sikit je. Buktinya kita mudah menghukumkan orang-orang dulu. Hak ni hak takutnya. Orang dulu tak ada dalil. Orang lah ni ada dalil. Kecek sikit dalil. Ni bahaya, pergi jauh lah tu. Wa akasal musannif. Musannif kecek tak serupa dengan syarih. Dia sebut dengan mula pertama, ilmu daruri, barulah ilmu nazari. Syarih kecek, sebut ilmu isbat. Seolah katanya sebut ilmu nazari dulu, baru sebut ilmu daruri. Tu, musannif pergi akah tu. Tak kecek seperti syarih tu. Sepatutnya kalau kira asal kena sebut hak asyrah dululah. Lebih daripada hak tidak asyrah, iaitu hak isbat daripada nafi. Sebab apa tu boleh akal lagu tu li anal manfiya min tawabu'id daruri, kerana hak yang dinafi tu ada sebahagian daripada hak ikut bagi daruri. Al manfiya, benda hak dinafi tu adalah ikut dia panggil iktibar. Ni kaedah dalam kitab Fathur Rabbul Bariyah, syarah matan Nazm Ajurumiyah. Kitab ni tak ada jual kedai ni, payah kitab ni. Karangan bagi Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dia sebut situ kaedahnya apa dia? Al-umur takhtalifu bil i'tibar. Kalau siapa rajin rojok kitab karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, insya-Allah orang ni akan banyak menguasai jumpa kaedah-kaedah. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dia banyak karya kitab-kitab ilmu alat. Ulama Mesir, Azhar. Kalau ulama Melayu kita, kalau siapa rajin korek kitab-kitab murajaah kitab apa dianya karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, orang ni mahir dalam bahasa kitab-kitab turas. Macam kitab dalam bahasa-bahasa Arab, Al-Burzanji, Al-Jannatu wa Na'imuha tu bukan senang nak faham bahasa dia tu. Kalau buka kamu, boleh tentu nak faham tepat, nak faham jelas, kecuali kita pelago sirah kepada sirah. Nak gini weh, payah faham. Lah kali kita buka syarah dia tu. Karangan siapa dia? Iaitunya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia. Orang Melayu yang alim, yang mengarang kitab Arab banyak. Antara Syekh Nawawi Al-Bantan, Nawawi Bantan tu dia karang kitab, dia banyak menjelaskan kaedah-kaedah bentuk lughawi. Gini maksudnya gini. Makna lughah gini, makna maksud gini. Tu Syekh Nawawi Al-Bantan. Kalau di dalam kitab Imam Ghazali, hak dia syarah antaranya Muraqi Ubudiyah, syarah bagi kitab Imam Ghazali tak silapnya. Kitab gapur hak masyhur apanya tasawuf hak yang ibtidai awal-awal tu. Gapur Bidatul Hidayah. Tu syarah Bidatul Hidayah tu tak silapnya. Imam Nawawi Al-Bantani dia syarah dengan nama kitabnya Muraqi Ubudiyah. Muraqi Ubudiyah tu. Tu kitab tu antaranya orang-orang yang buat kitab dengan cara jelas nisbah pada lughah. Orang Arab tak apalah, kecek dengan bahasa yang apanya sikat-sikat dia faham, muka bahasa dia dah. Kita ni kadang-kadang benda tu kita terjemah makna yang sama je, sedangkan maksud berbeza. Lughah berbeza, maksud berbeza, kita lughah berbeza, makna dekat-dekat, pakai terjemah serupa. Tu kita muka bukan bahasa kita. Lalu itulah ulama yang mari ke dia tafsir pula, takwil pula, tafsir pula ujelah kita antara Syekh Nawawi Al-Bantan. Habis itu. Wa anil asyrafi minal muhtasabi. Dalam kitab kita tak hak sama dalam. Min tawabu'id daruri wa anil asyrafi minal muhtasabi. Gitu. Kitab ni salah ni, hak ngaji dah baik kini. Adalah hasyah. Min tawabu'id daruri wa anil asyraf. Wa anil asyrafi. Gitu. Minal muhtasabi. Kita ngaji ada baik kini. Wa fi nuskhatin wa huwa asyrafu minal muktasabi. Ni pentingnya talaqi.
Kuat ni asyarafi nak pergi atas mana? Kita fikir, tak temu cari mana nak pergi atas. Atas pada katanya tahu tak sah masalah. Tak semestinya sah i'rab sah makna. Tak semestinya sah nahwu siapa matlub maksud maqasid bagi mafhum ayat. Ni tak kerti ni. Di situ tengok ngaji guru tanda, guru baki iaitu wa fi nusqatin wa huwa. Bukan wa anil asyrafi. Wa huwa asyraf buat alih. Wa huwa dan bermula ia asyrafu minal muktasabi. Dan bermula ia ad-daruriyu tu. Rajak saya tu. Asyrafu minal muktasabi ay asyrafu minal nazari. Ilmu daruri lebih mulia daripada ilmu nazari. Baru kerti. Sebab itulah disebutkan oleh musannif bahawasanya akan ilmu hak yang pesing sebut dengan cara nafi tu lebih dahulu daripada isbat. Dia panggil iktibar. Hak tu kembali pada kaedah ulama buat al-umur takhtalifu bil iktibar. Masing-masing iktibar. Kata mulia di sisi katanya isbat daripada nafi, hak tu nisbah kepada satu nisbah. Satu iktibar, tilik satu jalan, tilik sebelah jalan. Satu jalan sebelah. Dan hak katanya di sini, katanya didahulukan akan hak yang nafi ni lebih mulia daripada hak isbat. Tilik satu jalan lain pula. Mana jalan mana? Wa huwa asyrafu minal muktasab. Ilmu daruri ni lebih mulia daripada ilmu muktasab. Sebab apa boleh katanya asyraf? Silap situ. Idh huwa aqwa minhu wa ab'adu anil khata'. Kerana bermula ia ilmu hak yang dikatakan ilmu daruri ni aqwa, lebih kuat minhu daripadanya ay minal muktasab, daripada ilmu muktasab. Wa ab'adu dan lebih jauh anil khata', ilmu yang pasal daruri lebih jauh daripada silap. Sebab apa? Sebab benda tak kena fikir. Kalau benda fikir, benda tentu betul. Benda kita fikir, hak ni dah jadi silap banyak hari ni. Masing-masing ada hujah, ada dalil. Tapi pehe yang tepat tu hak ni hak banyak. Banyak ke apa? Banyak tak boleh diyakin kata betul. Tak boleh diyakin kata betul. Nak kata betul semua mana boleh. Hak ni kata boleh. Contoh katanya apa dia? Bab ziarah kubur. Dia mau ni kata bid'ah ikut Yahudi. Tu. Hak mana hak betul? Kena sah hak betul, tak akan betul dua-dua. Kena sah betul, sah salah. Masing-masing yang pesing kata boleh, ada dalil. Yang kata tak boleh, ada dalil. Hak tu dia panggil dalil zanni, bukan dalil qat'i. Bila dalil zanni, masing-masing mengeluarkan pahaman yang berbeza. Cuma pahaman itulah pergi kepada ekstrim tak ekstrim. Kalau dia ekstrim, punuh. Bukan sekadar akad dia je kata tak boleh. Orang hak nak pergi kata bolehnya dia pula tuduh kata sesat, kafir, syirik, bid'ah, semua kubur macam-macam. Sengok situ. Tu nak katanya benda ilmu hak yang pesing kena memerlukan kepada nazar tadi, hak tu lebih dekat kepada salah sebab pahamnya salah, dan lebih jauh daripada nak faham dengan cara mudah sebab memerlukan kepada tilik fikir. Adapun ilmu daruri, hak ni tak perlu fikir. Benda hak jelas dah tengok. Ada weh. Langit tinggi weh. Duit ada dalam poket, duk kata tak ada. Ni air, ni lembu. Jelas, lalu tak perlu fikir. Lagu ni air, tak. Ni air, tahu kata air. Ni air. Tak perlukan kepadanya fikir. Nak tahu kata air tu nyakit tak nyakit, kena perhati. Nak cek air rana, air kulang kiri, kulang lain macam macam ni. Tengok kali patuk-patuk upai nampak titik air liur, titik air hidung. Nyakit ni. Tu memerlukan kepada masa untuk nak hasil kepada fikir tu. Tu bezanya. Beza ilmu apa dianya nazari dan ilmu daruri tadi. Sebab itulah tilik pada sini, bila lah nisbah kepada pahaman itu lebih selamat, lebih jauh daripada sesat, maka didahulukan oleh musannif iktibanding lah, boleh didahulukan akan nafi di atas isbat. Allahu Rabbi, dalil itu pahaman ulama tu macam-macam. Inilah kita boleh faham cara ulama bahas gini, boleh faham. Jangan mudah kita menuduhkan orang dulu sesat, jangan mudah kita menyalahkan para ulama. Jangan mudah kita menyesatkan para ulama.
dengan sebab hak kita tak faham. Jangan. Sebab boleh jadi. Sebab itulah duk bahas ulama, duk kira berkenaan dengan ulama dengan ulama duk hukum sebagai kafir bid'ah kepada siapa? Kepada ulama-ulama yang mengeluarkan akan fatwa hukum-hukum yang berbeza dengan jumhur ulama macam Ibnu Taimiyah, Ibnu Sina, Farabi ke apa semua demo-demo ni masing-masing dihukum kafir oleh ulama. Kalau dihukum kafir oleh orang jahil tak kecek lah kitanya. Bila dihukum kafir oleh ulama, situ jadi masalah besar lah bagi kitanya. Bagi orang yang ekstrim dengan faham-faham tu, kita kata kafir. Tapi bagi kita faham yang muktadil pertengahan, kita boleh tanggung lagi. Boleh jadi kafir iktibar hak kita kira, hak kita faham. Tapi iktibar hak dia duk kata, hak dia percaya, hak dia pergi, mungkin berbeza dengan hak kita faham. Jadi kita nak menuduh sampai tahap kepada hina kepada para ulama, jangan. Sebab tu guru-guru kita pernah pesan, walaupun dia mau berbeza pendapat, dia mau kaum salafi moden hari ni sebut Wahabi, tapi tetap kita kena hormat. Dia lebih tua pada kita, dia pun ulama, dia pun ada ilmu. Soal dia berbeza pendapat, dia ekstrim, dia apa, itu suku. Kita tak ikut hak tu. Nak katanya tepat kelebihan kena kita akui. Tepat hak nafi, hak salah kita ingkar lah. Tapi jangan sampai hak ingkar jadi ekstrim, sampai sosak kafir bina. Jangan jadi tak lagu tu. 2 kali 5 gitu. Tu je panggil faham muktadil. Demo cara demo, kita cara kita. Demo kata tak boleh, kita kata boleh. Gapo tahlil? Contoh kata hari ni duk geger. Guna kitab-kitab syarah. Hujah dalil. Untuk nak tolak golongan orang-orang yang ni. Tapi faham yang berlaku pada zaman Syekh Daud dan zaman ulama dulu sama kau berlaku pada hari ni. Sama kau. Hak tu yang ulama-ulama tadi duduk tekan tanya orang yang tolak tahlil dan guna kitab Furuq Masail, kitab Buyatul Tullaq, kitab jawi-jawi hak dulu. Ada sebut hak terjemahan daripada kitab Imam Syafi'i, pendapat Imam Nawawi dalam kitab Bajuri, hak nakal-nakal para ulama semua tadinya. Ucapan para ulama tadinya, adakah benda hak berlaku pada zaman dia tu seperti mana berlaku di zaman kita? Yang kita nak kata bid'ah munkarah, sesat, dolalah belaka tu. Tak boleh. Sebab cara dulu mungkin berbeza dengan hak berlaku sekarang. Lagu mana cara berbeza? Mungkin orang dulu sudah jadi adat dengan cara demo tak bagi sako. Bukan nak bela ke buat tahlil ni. Nak kata jangan mudah nak menghukum kesesat salah pada ulama dulu. Sebab demo pun ilmu juga. Hormatlah kepada orang. Tu. Jadi dia pun ada ilmu, dia pun ilmu tinggi. Bukan kata dia ilmu tinggi, dia lebih tinggi daripada kita jauh. Jangan mudah kita nak menyesatkan orang dulu. Dari situ. Wad dalilu wal mursyid. Dalil-dalil itu kepada wal mursyid ialah suatu perkara yang menunjuk. Perkara yang menunjuk ilal matlub kepada tutup teh. Dalil-dalil itu perkara yang tunjuk siapa kepada yakin dan siapa kepada ilmu. Tu dalil. Sebab apa tu? Boleh katanya dalil tu dikatakan al-mursyid ilal matlub li'annahu, kerana bahawa sesungguhnya ad-dalil alamatun ialah jadi tanda alamat alaihi alal matlub. Dalil itu dikatakan alamat yang menunjukkan kepada siapa kita kepada tutup teh ilmu dan apa dianya syak atau zon tadi. Kepada zon. Wa dhannu dan bermelzon. Zon tu kepada dia. Habis dah dulu perbahasan berkenaan dengan ilmu. Lepas tu berkaitan dengan jahil. Lepas tu nak pergi kepada zon pula. Zon tu kepada dia. Az-zannu, zon itu ialah tajwizu amraini, iaitu mengharuskan. Itu bahasa lughah. Tajwiz, ambil pada jawaza, yujawwizu tajwizan. Fi'il sulasi mazi daripada jaza. Jaza asal jawaza. Bukti dia jawazun. Fi'il dia alif yang ditukar daripada waw asal dia. Bukti dia masdar. Jaza yajuzu jawazan. Tu maknanya bukti kata alif tu asal daripada waw. Mana katanya bila lah ditukar kepada bab fa'ala, iaitu bab sulasi mazi, satu huruf,
Jadi maka berubah daripada jaza jadi jawaza. Sebab alif adamul harakat, la taqbalul harakah abad. Alif dia tak terimakan baris selama-lama. Lain pada hamzah, hamzah tu haraf sahih. Alif haraf ilak. Adapun waw, waw pun haraf ilak juga, tapi waw tadi dan ya tadi dia beza dengan alif. Ni dia boleh terima ketika setengah-setengah masalah berkaitan dengan harakat yang lebih ringan, di antaranya patah. Sebab patah ni panggil akhaful harakah. Lalu di situ boleh terimalah katanya waw hak yang asal huruf lin, huruf mak yang tidak berbaris boleh terima baris ketika setengah-setengah tempat. Macam sini jawaza. Jawaza tajwiz. Tajwiz maknanya memperharuskan. Di sini tajwiz dengan makna apa dia? Bukan makna lugawi, naknya makna hak di istilah oleh ulama usul, iaitu tajwiz dengan makna taraddud. Bukan makna mengharuh dak. Makna kata taraddud. Tajwizu amraini idafah masdar kepada maf'ul. Taraddudu amraini iaitu berpapah-papah. Wawih kita kata. Tak cerak. Gana yolo ke dok. Macam kita temu polis di tengah jalan. Roblox tu, nak lakah daerah ni. Boleh lagi ni kita cacat habis gini. Boleh ke tak boleh? Tengok orang lepas belakang. Hola klik pula. Hola lagi pun. Tengok duk beratur ramai. Nampak sepuluh lepas. Tapi beratur ramai. Lepas ke tak lepas? Lepas tu. Surat tak ada ni. Surat tak ada. Tu tajwiz. Makna taraduk. Hati terberpapah. Taraduk amran ni berpapah akan dua perkara. Tajwizu amrani idafah pada fa'il. Bukan idafah rasul. Maknanya taraddudul amrani, tajwizu amrani, taraddudul amrani itu pergi datang berpapah-papah oleh dua perkara, dua urusan. Nak pergi ke tak segi? Tu berpapah. Lepas ke tak lepas? Tu berpapah. Orang kata tu berpapah. Antara dua perkara tu. Sebuah pandang isbat dan nafi tu. Macam kita duk berpapah. Katanya polis duduk depan tu, lepas ke tak lepas? Berpapah. Ataupun kita nampak jauh malai. Orang kata tu berpapah. Antara orang boleh jadi, hatu boleh jadi. Gigi dekat mana orang gun dia ke dia jemur. Bukan hatu gun dia ke dia jemur. Jelas lalu dah jelas yakin ilmu. Bukan zon lagi. Hak ni katanya apa dianya zon dengan melalui takrif dia ni tajwiz wa amraini, iaitu berpapah hati oleh dua urusan, dua pekerjaan nafi dan isbat. Ahaduhuma bermula salah satu daripada kedua-duanya. Amraini tu azhar ay arjah wa aqwa. Tu hak tabik ngaji. Lebih kuat, lebih rajih minal akhir daripada yang satu lagi. Daripada yang satu lagi. Yang satu lagi tu apa dia? Tak kira lah yang satu lagi tu. Yang satu lagi tu sama ada sebelah alif nafi ataupun sebelah alif isbat. Kita kira peratus gak hak pesen peratus lebih tu. Hak 90% dengan 40%. 90% tu alif nuk ke, 90% alif taksir supaya dia panggil zon belaka. Hak berat tu berat belah mana? Berat alif nuk ke berat alif taksir? Kalau berat alif nuk pun dia panggil zon juga. Alif berat tu. Alif hak ringan tu dia panggil waham. Kalau kita katakan berat alif nuk bermakna waham alif taksir. Kalau kita katakan berat alif taksir bermakna waham alif nuk. Nak ke taksir? Taksir kawe? Nak ke taksir? Taksir kawe? Taksir. Wasa taksir. Berat taksir. Taksir 80%, nak 20%. Nak kata taksir terus, saya juga. Tu. Saya juga tu dia panggil wahai tu. Alif nak tu ada juga sikit-sikit. Tu dia panggil waham. Alif taksir 80%. Taksir 80%. Demikianlah juga kita katakan alif nok 80%, alif taksir 20%. Nok ke taksir? Nok. Nok seroti ke? Papah juga. Nak kata nok 100%, berasalah hati taksir sebab ada dah barang. Kalau beli pun terklik tak saja lah. Tu. Macam orang tawar barang. Belilah murah ni. Murah pun murah lah. Tapi rumah tu tak ada pakai lagi. Orang duduk ngepeng baju murah. Barang murah. Gotu murah. Kau ada dah rumah ni. Tengok dengan harga nak juga. Tu. Tapi
Kalau tilik hak ada dah rumah, tak ada nak guna, tak ada nak pakai, buat kau dia. Kelik tahu saja. Baru nak jual barang. Tak saya beli so beli semua. Solungguk. Kita tak sore so beli buah dia solungguk harga 5 yas tungguk. Selungguk apa butir? 8 butir. Nak pakai apa bila? Klik tahu saja baik kita beli sebutir. Tengok tu. Tu dia katanya ahaduma, salah satu daripada keduanya iaitu ahadul amrani azhar, lebih kuat minal akhar daripada yang satu lagi. Azhar takluk indal mujawwizi. Di situ. Katanya azhar tu indal mujawwizi. Bukan semua hakikat wakil. Sebab wakil mungkin dia tu zon, mungkin dia tu tak berubah dah, cuma kita je hak berubah. Indal mujawwizi, iaitu indal mutaraddidi. Al-mujawwiz tu apa dia? Al-mujawwiz tu kena pada orang yang mempunyai sifat taraduk tu. Pakai orang kan dia tak sama apa kita hari ni. Hak nak waxing tak se-waxing. Dia tak sama. Orang hak nak waxing, dia tak ada taraduk, dia jadi takut gapo, tak ada dok fikir kepada konspirasi gapo semua, tak ada teori-teori. Orang hak yang tak sih, dia fikir lagu tu pula teori-teori konspirasi lah macam-macam. Mana kata bagi dia tu was-was, tak yakin di segi benda sebuah halal hare ko, tak yakin dengan sebab banyak teori-teori yang sapa kepada dia ko. Tu terpulailah pada dia. Nak ayat kata benda yang sama, wakil sebenar lagu mana wallahu alam. Mungkin kita wakil benda tu tak ada. Mungkin wakil tu ada teori. Mungkin benda tak ada teori hak yang disebut-sebut. Tapi sebab pada orang yang nak tadi berbeza. Tu al-mujawwiz tadi tak sama. Benda ni bagi dia was-was, bagi kita tak was-was. Benda ni bagi dia tu tak yakin, bagi kita yakin. Sebab tu kata di sini indal mujawwiz, benda hak sebenar boleh jadi kalau kita pergi bab akidah. Bagi kita yakin Allah Tuhan kita, orang kafir tak yakin. Tu. Bagi orang kafir berhala Tuhan dia, yakin bagi dia, bagi kita tak yakin. Atau kita kata sekok bagi kitanya Allah sahaja yang layak disembah. Bagi kafir dak campur antara Tuhan dengan selain daripada Tuhan, iaitu dengan syarik-syarik sekutu dengan makhluk. Tu kata indal mujawwiz. Hakikat benda saja, hak patut disembah Allah saja. Sebab tu kata Tuhan orang kafir, Tuhan orang Islam, Tuhan yang sama, iaitu Allah. Kembali pada perkataan jawab bagi apa dianya anak Firaun oleh Siti Siti Masyitah, berkenaan dengan dia ucapkan bismillahi ta'asa Firaun. Tu. Maka di situ pecah rahsia akidah yang dia percaya belum ni, bukan seperti mana didakwa oleh Firaun ayahnya anak Asiyah, anak Firaun tadinya. Lalu di situlah katanya ada lagi kau Tuhan. Situ jawapan dia kita boleh tak di sini contoh. Bagaimana jawapan Siti Masyitah kepada anak Firaun? Ya, ada Tuhan mung, Tuhan pak mung, Tuhan aku ialah Tuhan yang sama Allah. Cuma pak mung tu lalai sangat, kufur sangat sehingga mengaku sebagai Tuhan. Dia tak kata ya Tuhan aku Allah, Tuhanmu pak mung. Tak. Sebab sama je. Sebab apa kata lagu tu? Sebab hak tu hak waqi' nafsil amri, memang Tuhan orang kafir, Tuhan orang Islam ialah Tuhan yang sama Allah. Itulah ulama-ulama usuluddin di Azhar, di antaranya Kifayatul Awam dia Hasyiah dia sebut hukumnya haram kita kecek gini. Lagu mana? Berhala Tuhan orang kafir. Haram kalau kita kecek tak sedar. Kalau kita kecek sedar, boleh menjadi kemungkinan kepada rosak akidah. Kita apa dia? Berhala Tuhan orang kafir. Yesus Tuhan bagi pok-pok Kristen. Pok Katolik. Allah Tuhan kita. Boleh jadi rosak akidah. Sebab apa rosak? Sebab kita membahagikan Tuhan tu kepada banyak. Bukan Tuhan tu satu dak. Kita dok ngajak akidah Tuhan satu. Tuhan satu bukan untuk orang Islam. Tuhan satu untuk semua alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan tu memiliki semua alam. Makna kata dia saja Tuhan. Orang lain tadinya duduk bawah dia belaka. Cuma sedar tak sedar dapat beriman tak beriman tu je. Tu baik peribahasa ulama. Kata dengan tak sedar hukum dia haram.
Kata dengan sedar, hukum dia kufur. Boleh jadi modok kufur. Tak kata hukum kufur, mana boleh jadi membawa pada akidah dengan sebab kita tak sedar. Kita membahagi-bahagikan Tuhan tadi kepada banyak. Cuma hak kita pilih. Dalam banyak kita pilih Allah. Demo dalam banyak, demo pilih berhala. Demo pilih patung Yesus. Demo pilih patung Maryam. Tak kena lagu tu. Baik situ. Indal mujawwizi. Di sisi orang yang taraduk tadi. Duk taraduk kita contohlah orang hak taraduk macam kita. Duk taraduk jauh tengok kedai. Buka kedok tu kedai tu. Buka kedok. Hak taraduk mana? Amra ni. Buka dengan tak buka. Kita nak pergi kedai tayar. Kereta kita apanya bocor hari Jumaat. Kedai tutup belakang hari Jumaat di Kelantan. Buka ke tak buka? Tengok jauh je. Nampak setengah buka. Nampak setengah orang. Ada 2-3 orang. Kau dekat. Oh, tutup. Hodok main depan tu anak-anak dia je. Tu makna katanya kita duk berpapa hati duk tengok je. Buka ke tak buka? Buka tak buka? Masa kita duk berpapa tu, hak tu dia panggil syok lagi. Buka kali duk berat hati. Mana bukti kata kita tu zon kata berat hati buka. Kita pergi. Korkak buka kali duk sedap hati kata buka. Gi siapa-siapa ternyata tak buka. Tu baru yakin. Yakin tu 100%. Alik nafi, alik sebab, alik buka, alik katuk. Bes itu. Kat tu lu hari ni. Banyak kerja katik kemarin hari ni. Wasyaku tajwizul amrani ala maziyata li ahadima anil akhar. Indal mujawwizi fataradu fi qiyami zairin wa yanafi ala sawa. Syakun wa ma'a rujhani subuti wal intifa' zannun. Kat dulu Enak Ustaz tahu. Kat ni dulu kali kira malam ada niat tak saya baca dah tu banyak kerja. Banyak benda. Ingat kata seminggu sekali. Asal seminggu kali ya deh. Asal jalan semua lah insya-Allah. Ada hak beki mana kau? Ada tempat-tempat nak tanya-tanya. Ada deh. Ada akan asyik ke? Tak boleh. Ada kau? Ada. Okay. Kita memang tak kasih pagi. Sibuk kau tak well. Kita pagi. Kita memang tak kasih pagi tengah hari. Sibuk kau tu. Ada 2-3 siaran. Oh. Orang tu kapi kan tu ni. Buka jelas dah kau PL lah ni. Tak bayar dah. Bayar mana? Siapa dia? Apanya Sabri? Sabri. Oh. Pakai dia. Molek dah tak apalah. Pada wika orang lain. Boleh kopi yang polok. Mujur lah. Boleh kedai motor kat parak lah. Zahid ke.